Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Farhana binti Safina. Nombor metrik saya di 21314161. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang ilmu falsafah dan umat Islam. Baiklah, yang pertama ialah pengenalan ilmu falsafah dan umat Islam. Okey, apa itu falsafah? Falsafah adalah ilmu yang kalau boleh dia diungkap pernah menjadi kegilaan pencinta ilmu dalam kalangan umat Islam. Suatu ketika dahulu tatkala ia mula tersebar di dunia Islam sekitar kurun ke-2 Hijrah. Falsafah ini juga menjadi kerakusan para ilmuwan dan pengkaji mempelajarinya setelah ilmu falsafah yang berasal dari Yunan atau Greek ini diterjemah ke dalam bahasa Arab. Pada waktu itu, ilmu falsafah dikenali dengan ulum al-awali, iaitu segala ilmu berkait dengan falsafah Yunani. Falsafah ini juga dipandang dengan penuh prasangka, curiga dan cukup tidak disenangi oleh golongan ahli sunnah. Waktu itu, sesiapa yang mempelajarinya akan diselar, malah mereka tidak akan teragak-agak ditohmah sebagai kufur atau zindik. Meskipun demikian, falsafah terus berjuang bagi menempatkan dirinya di persada dunia intelektual. Ternyata, falsafah mempunyai pengaruh yang tidak sedikit sehingga berjaya mengambil perhatian dan minat ilmuwan ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Juwaini untuk mengambil manfaat daripada intipati ajaran falsafah. Yang seterusnya ialah falsafah dan awal kemunculannya. Dikatakan orang pertama yang menggunakan perkataan falsafah ini ialah Pythagoras, iaitu pada tahun 497 hingga 572 sebelum Masehi. Perkataan falsafah pula berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani, iaitu philo bererti cinta dan sophia bererti kebijaksanaan. Di dunia Islam, faktor pertama dan utama tersebarnya falsafah, khususnya falsafah Yunani, adalah menerusi gerakan penterjemah buku ke dalam bahasa Arab. Gerakan ini bermula secara giat pada era pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur hingga ke zaman kemuncak dan kegemilangan kerajaan Abbasiyah, iaitu pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun. Terjemahan buku-buku falsafah bercorak nazaria atau teoretikal seperti ilmu mantik atau logik bermula pada era Khalifah Ma'mun. Gerakan terjemah falsafah Yunani memasuki ke tahap yang lebih mencabar apabila falsafah ketuhanan metafizik Yunani mula diterjemahkan dalam bahasa Arab. Namun, menurut para pengkaji Islam seperti Muhammad Al-Alibahi, iaitu menerusi buku kajiannya iaitu Al-Janabi Al-Ilahi, telah menukilkan pandangan sarjana orientalis handalan Ignace Goldziher. Sesungguhnya, perbincangan falsafah berkaitan idea dan pemikiran Aristotle dan Neoplatonisme. Selain itu, pengkaji Islam seperti Ali Sami Al-Nashar mengatakan bahawa mengukuhkan pandangan ini dengan menyebut sumber-sumber yang ditulis oleh para biografer dan sejarawan Islam klasik seperti Ibnu Kathir, Al-Shirazi serta Al-Farabi selaku filsuf Islam tersohor. Saya teruskan perbincangan ini dengan bidang perbahasan falsafah. Pengaruh falsafah mula dirasai dalam pemikiran Islam setelah ia dilihat dapat membuka ufuk baharu pemikiran yang bersistematik tanpa dipengaruhi oleh apa-apa kepastian hukum sebelumnya. Falsafah menyentuh pengkajian secara menyeluruh sama ada dalam bentuk praktikal maupun teoretikal. Bermula dengan kimia, ilmu perubatan, mantik, ilmu bintang, ketuhanan dan juga astronomi. Falsafah telah menawarkan kebebasan akal yang sebenar dalam perbahasan apa sahaja sama ada berkaitan dengan alam takbik maupun di sebalik takbik atau metafizik. Menyambut baik kehadiran ilmu falsafah sebagai suatu rahmat yang dapat mengubati kegersangan pemikiran menjawab pelbagai persoalan yang menerjah dinding akal mereka. Al-Ghazali menerusi karyanya Al-Munqiz min Al-Dalal. Al-Kindi yang diiktiraf sebagai filsuf awal Islam mendefinisikan falsafah sebagai ilmu tentang hakikat sesuatu. Secara dasarnya, kajian dan perbahasan falsafah menepati apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Islam tidak pernah menentang sebarang ilmu yang memberi manfaat kepada keperluan sejagat. Kita teruskan lagi dengan falsafah punca kekeliruan. Walaupun falsafah Yunani yang ditatang bagai minyak yang penuh oleh para filsuf Islam waktu menerusi perbahasannya mencukupi semua aspek fizik dan metafizik, namun keupayaan turut terbatas dan mempunyai kelemahan dalam menangani semua persoalan. Perbahasan falsafah dalam isu ketuhanan atau metafizik, falsafah terbukti tidak berdaya mendatangkan alasan dan burhan-burhan yang pasti sebagaimana yang ditawarkan dalam ilmu logik. Falsafah juga ketuhanan. Ahli falsafah Islam telah melakukan kesalahan dan kehambaan lantaran kepesonaan dan keyakinan berlebih-lebih. Kepesonaan yang merantankan kesalahan ini berlaku ekoran terlalu mengagungkan kebenaran falsafah yang mewakili akil sebagai benar dan agama atau nakal itu juga benar, dan tidak akan berlakunya
pertentangan antara keduanya. Seterusnya, gagasan falsafah diperkenalkan bagi menyelaras dan mengharmonikan antara pendirian agama dan akal agar tidak berlaku kekhilafan. Gagasan ini digelar sebagai Al-Tawfiq Baina Din wa Falsafah. Kesalahan gagasan falsafah ini merujuk kepada 3 isu besar dalam akidah, iaitu menyatakan bahawa alam ini kadim atau kekal lagi azali. Namun, kesalahan-kesalahan falsafah Islam dalam isu ketuhanan ini telah dikritik hebat secara sistematik oleh Al-Ghazali menerusi karya falsafah beliau Tahufut Al-Falasifah. Falsafah hakikatnya bukan pengundang kecelaruan dalam pemikiran, apatah lagi membahayakan pegangan akidah. Falsafah adalah ilmu istimewa yang cuba segigih mungkin memberi jawapan kepada masalah tersebut di luar batas kemampuan dan jangkaan. Sekian dan terima kasih.